Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih. Oi, sejadi Teletubbies. Macam Teletubbies betul-betul lah. Terima kasih bagi anda yang semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Saya ucapkan bilion terima kasih. Dan bagi anda yang belum tekan butang subscribe, saya mohon untuk tekanlah butang subscribe, like dan share. Saya ingin ucapkan selamat berbuka puasa kepada semua yang beragama Islam yang baru saja berbuka puasa. Dan joinlah member dalam channel ini sekiranya anda ingin membantu channel ini untuk menjadi lebih besar. Boleh sampai ke telinga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ada satu pengumuman keputusan daripada Polis Diraja Malaysia yang pasti mengejutkan seluruh Malaysia. Ini tidak boleh berlaku lagi. Pada saya, apa yang dilakukan oleh Polis Diraja Malaysia ini amat bagus. Dan perbuatan seperti ini yang keji lagi hina, jijik ini perlu dihentikan serta merta. Tak boleh diteruskan. Polis mengesahkan telah menahan seorang lelaki kerana telah menghugut dan juga kerana telah khianat pemandu lain di lampu isyarat. Polis menahan seorang lelaki tempatan bagi membantu siasatan berhubung kes ugutan dan kes perbuatan khianat terhadap seorang pemandu lain di persimpangan lampu isyarat di Pasir Gudang pada Johor semalam. Ketua Polis Daerah Seri Alam Superintendent Muhammad Suhaimi Ishak berkata, Polis Daerah Seri Alam telah menangkap lelaki itu di kawasan Pasir Putih pada pukul 6.20 petang. Beliau berkata kejadian itu dipercayai berpunca apabila lelaki yang berusia 35 tahun itu dikatakan tidak berpuas hati dengan tindakan mangsa yang telah memotong kenderaannya kira-kira pukul 2.15 petang. Tambah beliau, dia kemudian bertindak menghimpit dan melanggar belakang kereta mangsa sebelum mereka kemudiannya berhenti di tepi jalan dan dia mengeluarkan sebatang besi lalu mengugut untuk memukul mangsa. Selain itu, kata Polis Diraja Malaysia, kita turut merampas sebuah kereta jenis Prodrome IV dan sebatang besi berukuran 60 cm. Bagaimanapun hasil semakan mendapati lelaki terbabit tidak mempunyai sebarang rekod lampau, katanya menerusi kenyataan pada hari ini. Muhammad Suhaimi berkata lelaki itu kini ditahan reman selama 4 hari bermula hari ini di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Kesiksaan. Sementara itu dalam kenyataan yang berasingan pula, Muhammad Suhaimi berkata pihaknya telah menahan seorang lelaki tempatan kerana telah memiliki pelbagai jenis mercun dan bunga api tanpa lesen dalam serbuan di sebuah rumah di Taman Desa Jaya di sini petang semalam. Beliau berkata lelaki yang berusia 28 tahun itu ditahan kira-kira pukul 5.10 petang dan pihaknya turut merampas kesemua barangan tersebut yang dianggarkan bernilai kira-kira RM8,000 yang dipercayai untuk dijual sempena sambutan Hari Raya dan Aidilfitri yang akan datang. Muhammad Suhaimi berkata antara yang dirampas ialah 3 guni mercun bola tai, 1 kotak mercun Happy Boom padi, 1 kotak mercun Happy Boom Sunset Bar dan 1 kotak mercun Happy Boom Assorted Celebration Cake. Bagaimanapun, hasil disemakan mendapati dia tidak mempunyai sebarang rekod lampau dan kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Lelaki itu kini ditahan reman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah selama 4 hari bermula hari ini, katanya.
Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Selamat berbuka puasa kepada semua rakan-rakan yang beragama Islam yang baru saja berbuka puasa. Selamat menunaikan tarawih kepada mereka yang sudah lama berbuka puasa, terutama di Sabah dan Sarawak yang memang sudah lama berbuka puasa. Jadi mungkin sekarang sudah berada dalam surau atau masjid untuk tarawih. Dan saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan, Azam Baki sekali lagi mengejutkan Malaysia dengan keputusan terbaru ini, pendedahan terbaru ini, iaitu pendedahan yang memang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Pendedahan ini pastinya akan membawa banyak makna dan akan membuat banyak perubahan barulah. Pada saya akan ada akan ada siasatan-siasatan yang dinantikan oleh rakyat Malaysia. Kata Azam Baki, sebenarnya sepasukan pegawai SPRM telah pun bertemu dengan ahli perniagaan Syria Perancis Bachar Kiwan pada Mac tahun lepas untuk mendapatkan maklumat mengenai penglibatannya dengan ahli perniagaan dalam buruan iaitu Loh Teck Joe dan dakwaan pengubahan dana 1MDB melalui Kuwait. Kata Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu Azam Baki dalam satu kenyataan kepada Malaysia Kini yang telah mengesahkan dakwaan Bachar mengenai pertemuan di Paris, Perancis, di mana anak kelahiran Kuwait itu tinggal sejak dia melarikan diri dari negara Teluk itu pada tahun 2017. Kata Azam Baki, ya, pegawai SPRM telah bertemu dengan Muhammad Bachar Kiwan di Perancis pada tahun lalu. Mesyuarat itu diadakan dengan kehadiran penasihat khas Perdana Menteri mengenai undang-undang dan hak asasi manusia ketika itu, iaitu Azalina Osman Said, dan Ketua Pengarah Pusat Anti Jenayah Kewangan Kebangsaan, iaitu Mustafar Ali. Itu kata Azam Baki. Azam bagaimanapun memberitahu Malaysia Kini bahawa SPRM tidak memperolehi sebarang maklumat yang penting daripada Bachar berhubung siasatan mereka yang pada mulanya mendedahkan jejak wang dari China ke Bank China di Kuwait dan seterusnya ke entiti Cayman Island yang dikawal oleh Loh. Bachar yang menggambarkan dirinya sebagai seorang pemberi maklumat dalam temu bual dengan Malaysia Kini mendedahkan bahawa dia bertemu dengan pegawai SPRM pada Mac tahun lepas. Bagaimanapun mereka telah menjelaskan bahawa Peguam Negara tidak akan meluluskan kes yang akan mendedahkan Najib lagi pada masa itu. Katanya merujuk kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak yang pada masa itu telah pun dibicarakan berhubung deposit 2.28 bilion dana 1MDB ke dalam akaun bank pribadinya. Pertemuan itu diadakan kira-kira sebulan selepas Bachar menuduh SPRM sengaja melengahkan untuk bertemu dengannya. Walaupun terdapat komunikasi awal di antara peguamnya dan peguam SPRM dari Mei 2021 sehingga Oktober tahun yang sama. Katanya, dan selepas saya menawarkan maklumat yang banyak kepada mereka, mereka memberitahu saya pada September 2022 mereka tidak menerima lampu hijau untuk meneruskan kes untuk mendapatkan semula dana untuk Malaysia dakwa Bachar. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.